399 ayat 26 suratul Ankabut. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Fa amana lahu Lut. Maka telah beriman kepada Nabi Ibrahim Nabi Lut. Lalu Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi. Dalam ayat lain, sayahdin. Innahu huwal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Saya orang yang mana hijrah ila rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah lah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah nak perintah supaya dia hijrah. Bila siapa tempoh dia, bumi itu tidak dibenar lagi untuk dia beribadat, untuk taat pada Allah, maka orang mukmin kena buat persiapan, hijrah. Dia tengok perkataan Nabi Ibrahim, inni muhajirun. Sebab apa ni usul agama ni, hijrah ni. Islam tidak akan sempurna, iman tidak akan sempurna melainkan dengan hijrah. Melainkan dengan hijrah. Dan para sahabat mereka jelas perkara ni. Hijrah dengan nusrah ni asas agama. Hijrah dengan nusrah. Sebab tu Allah Taala sifatkan para sahabat ni muhajirin dengan ansar. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bahawa ni unsur ni. Sebab tu Sayyidina Umar bila wakil-wakil gubernur-gubernur dia mari jumpa Sayyidina Umar kan, supaya tetapkan tarikh dalam sistem pemerintah Islam. Sayyidina Umar masa tu tak ada tarikh, guna tarikh jahiliah lagi. Jadi nak biar standard, biar surat-surat yang dihantar tu dia tarikh yang kemah. Jadi nak namakan buat Islam tarikh dia. Boleh tu ada dah sama je. Cuma nak mula dengan apa? Nak mesyuarat dengan para sahabat muhajirin dan ansar apa dia? Tengok kita ada apa dia? Maulidun Nabi. Tak? Hari tarikh lahir Nabi. Tak? Hari Nabi diutuskan ataupun apa dia? Nuzul Quran. Tak? Sahabat tak pilih belakang tu kan? Sayyidina Umar pilih apa dia? Hijrah. Bermula Muharram tu hijrah. Dan orang kita ni tengok para sahabat dia bukan fikrah seperti mana kita. Orang kita ni kita kena penyakit ke apa dia tahu. Tak? Suka meraihkan peristiwa-peristiwa. Tak? Sahabat tak ada. Sahabat hatta letak tarikh ni bukan kerana peristiwa. Peristiwa hijrah boleh Safar. Tarikh hijrah mula Muharram. Tak? Sahabat tidak mereka tidak penting ke apa peristiwa tu. Sahabat letak nama hijrah ni bulan Islam ni untuk bagi tahu ni syiar kita ni, supaya umat yang bergerak. Kita ni umat yang bergerak, bukan umat yang mana sambut peristiwa-peristiwa. Tak ada makna. Sebab tu Nabi tak ajar. Nabi telah tarbiyah daripada sahabat. Sebab tu maulid Nabi tak ada. Nabi tak raihkan benda-benda lagu tu. Tak. Hatta nuzul Quran. Tak. Nabi tak raih. Nabi suruh buat kerja, ikut Quran. Itu lebih penting. Hijrah pun begitu juga. Dia tengok Allah SWT perkataan Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala sebut inni muhajirun. Bukan saja-saja ni. So apa? Hijrah ni asas. Dan hijrah ni pengorbanan. Hijrah ni simbol bagi mujahadah. Mana orang Islam ni sudah diberitahu bahawa dia kena mujahadah. Dia kena susah payah. Dan surah ni surah mujahadah. Mujahadatul fitan. Mujahadah berkenaan dengan ujian-ujian. Di antara mujahadah ke apa? Seperti mana Nabi Ibrahim dan seperti mana hijrah ni itu sendiri. Sebab tu wahyu kedua pun surah Mudaththir kan, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa li rabbika ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tengok war rujza dalam qiraat lain war rijza, dua-dua. Tengok Allah Nabi baca dua-dua. Dalam qiraat kita war rujza fahjur. Rujza ni apa dia? Maksiat, benda-benda dosa, benda-benda bid'ah, benda-benda syirik ni, warujza fahjur, tinggal ke belakang. Warijza ni kecelakaan, mana benda-benda yang membinasakan, seperti mana syirik dengan Allah SWT, derhaka, semua benda-benda besar-besar ni, mubiqat kita panggil itu semua rijz. Warujza fahjur, hijrah. Fahjur, tinggal ke. Allah nak perintah pada Nabi SAW. Peringkat awal, wahyu kedua lagi sudah. Sebab tu tidak orang Islam ni kena faham konsep hijrah ni. Dia kena hijrah. Sama ada hijrah daripada tempat kepada tempat. Tak kena hijrah.
Tak, kalau dia ada keluarga tu, suami isteri tak hidup sekali. Allah nak bagi kita baca surah Baqarah ya tak? In takhafa alla tuqima hududallah. Sekiranya kamu berdua takut tak nak tegakkan hukum Allah, maka cerai, hijrah. Sebab tu juga rumah tangga ni untuk apa? Untuk sempurnakan perintah Allah, untuk tegakkan hukum Allah SWT. Kalau dengan duduk sekali ni, agama jadi rosak, agama kita jadi, suami jadi rosak, agama isteri jadi rosak, dia akan jadi dahaka, kita akan jadi tak tanggungjawab. Maka hijrah. Ini takut, dia ada hijrah daripada tempat. Kalau tak nak amal agama situ dengan sempurna, kena hijrah. Tempat yang boleh amal dengan agama yang sempurna, kena hijrah. Dari surah ni pun, lepas ni pun Allah Taala perintah bahawa bumi aku ni luas, hijrah. Dan siapa tak hijrah, dari keadaan menuntut dia hijrah dah, maka musibah dia. Musibah dia. Seperti mana kita baca surah An-Nisa kan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimin anfusihim qalu fima kuntum. Orang yang mana Allah Taala mati kan, masa dalam perang Badar kan, Abbas sendiri, pak saudara Nabi sendiri, ada beberapa orang Islam yang berada di Mekah tak hijrah. Tak hijrah. Bila berlaku Badar, dia bersama dengan tentera kafir pergi serang Nabi. 1000 orang itu termasuk beberapa orang Islam. Dia ada di antara mereka kena panah mati. Dia bila mati tu, para sahabat tanya Nabi tu, Allah Taala turun ayat. Orang Islam yang mana pergi bersama dengan tentera kafir, bersama dengan Abu Jahal, pergi nak pergi serang Nabi tu, dia pergi mungkin nak perang, dia tak sempat perang, keadaan terpaksa dia. Keadaan terpaksa. Lagu mana Allah Taala hukum? Allah Taala bagi tahu orang yang mana mati dalam keadaan menzalimi diri. Mereka tanya, qalu fima kuntum? Kamu alik mana sebenarnya? Maka mereka, kunna nustad'afina, kami ni golongan lemah, kami keluar ni dipaksa. Gapo dia Allah Taala bagi tahu? Ma'wa kumunna, neraka. Sahabat-sahabat yang mati duduk belah orang kafir Mekah. Dan kita kena faham, Badar ni berlaku bukan perancangan. Orang Islam pun tidak rancang, orang kafir pun tak rancang. Badar berlaku ni tiba-tiba. Orang Islam yang berada di Mekah tak suka belaka tu. Tengok kita nak beritahu hakikat, tengok agama kita ni. Orang Islam ni mereka tidak hijrah kan. Kerana saya pada harta, mereka ada backup ramah, tak boleh bertahan di Mekah ni. Tak, perniagaan dia, rumah dia tak hijrah. Tak susah payah dengan agama ni. Mari keadaan, Allah Taala datang keadaan lagu mana? Berlaku Badar. Berlaku Badar ni orang kafir tak sedia, orang Islam tak sedia. Tak. Orang Mekah ni Abu Sufyan hantar wakil dua orang bagi tahu bahawa mari selamatkan dagangan kita ni. Muhammad nak serang. Muhammad nak serang. Jadi ketika itu orang Mekah on spot ya. Cari orang untuk sertai mereka. Boleh 1000. Paksa belaka ke mana-mana boleh pergi. Dan masa tu orang nego, masa tu ada pergi Yaman, ada pergi Syam, ada balik nego lagi. Jadi nak guna belaka. Jadi mereka paksa orang Islam mudah gagah masih ada di Mekah ni supaya sertai mereka belakang untuk serang Nabi. Dan sebahagiannya di kalangan sahabat Nabi Islam di Mekah. Tengok Allah SWT bila ditanya keadaan mereka, lagu mana Allah bagi tahu, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimin anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Allah Taala bagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Mana duduk dari tentera kafir dan keadaan terpaksa, tak, bukan nak perang, tak sempat perang. Mereka pun bukan terlibatkan perang, bahagian masak, bahagian jaga kuda, tapi kena panah. Kena anak panah, tak, mati. Masuk neraka ni. Sebab tu tak ada buat satu perkara walaupun kita tak setuju dalam keadaan terpaksa. Tak ada, mana ada perintah Allah SWT lagu tu. Tak. Abah sendiri tu, Abah jadi tawanan. Abah kena ikat kan, jadi tawanan. Nabi muamalat dia macam muamalat dengan orang kafir. Sebab tu Abah tak puas hati kan, Abah kita tanya dalam Bukhari. Abah kita, ya Rasulullah, alam nusalli, alam nu'minu billah, alam nakun muslimin. Bukankah kami orang Islam? Bukankah kami orang sembahyang? Nabi kata apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajir biha. Bukan bumi ni luas, apa tak hijrah sebelum ni? Jadi nilai Abah tu seperti mana nilai orang kafir lain juga. Nilai dia kena tebuh diri dia. Tengok atas dunia pun Nabi muamalat macam orang kafir, akhirat Allah SWT masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Tapi tak ada kekal ayat tu kan, fa ulaika ma'ahum jahannam wa sa'at masira. Khilaf dengan kena hijrah, kena mujahadah. Ni konsep asas, kena mujahadah. Konsisten agama kita ada Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim pun Allah Taala keluarkan daripada mulut dia. Inni muhajirun. Sebab tu Nabi kata al-muhajir man hajara ma harrama Allah. Orang muhajir ni siapa? Bila hijrah daripada Mekah ke Madinah tak ada dah.
Maka Allah Ta'ala bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita kata al-muhajir man hajara ma haramallah. Al-muhajir apa dia? Orang yang mana hijrah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Hijrah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala haram. Hijrah daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini muhajirun ila Nabi Ibrahim pun seorang yang hijrah ni konsep asas dalam agama kita. Iman tidak akan sempurna, Islam tidak akan sempurna tanpa hijrah ni. Jiwa ni kena ada, jiwa orang Islam. Innahu da Allah ni Maha perkasa, Maha bijaksana. Wa wahabna lahu, kemudian Allah Taala kurniakan kepada Nabi Ibrahim dan selepas dia berjaya mengharungi ujian yang besar tu, Allah SWT telah bagi pada Nabi Ibrahim Ishak. Selepas Ishak, Yaqub. Dia akan menjadi kepada zuriat dia ni nubuwah, kenabian. Dia kami wal kitab, dia kami bagi kitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, kami bagi ganjaran di dunia lagi. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan Nabi Ibrahim di akhirat nanti benar-benar termasuk di kalangan hamba kami yang soleh. Adapun Nabi Lut, iz qala liqaumihi, Allah cerita Nabi Lut pula. Ketika mana dia kata pada kaum dia, tegur kaum dia, kamu telah melakukan perkara yang sangat keji, yang mana tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu di kalangan manusia. Kamu yang mula-mula sekali, iaitu kamu mendatangi lelaki dengan penuh syahwat. Wa taqatta'una as-sabil, dan kamu telah apa dia? Menghalal jalan yang sebenar. Tak, jalan yang sebenar, cara hidup yang sebenar, dengan melakukan perkara-perkara keji tu. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu telah buat kelak-kelak kamu kelak yang munkar. Dia buat tempat dia apa mendatangi lelaki dengan penuh syahwat tu. Tak, dia ada kelak-kelak dia buat. Allah Taala gambarnya. Mereka bina kelak-kelak. Dia buat situ. Dia bina situ. Wa fama kana jawab qaumihi, dia tidak ada jawab pada kaum dia kepada Nabi Lut illa an qalu, tak, mereka kata apa? Cabar Nabi Lut, i'tina bi'adabillah, wa ma ya'sa Allah, sekiranya kamu benar-benar tak Nabi. Maka Nabi Lut doa pada Allah, rabbighfirli 'alal qaumil mufsidin, tolonglah aku ya Allah, tak, untuk mengalahkan orang yang mana buat kerosakan ni. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim, bila datang mereka, Allah Taala utus mereka untuk hapuskan kaum Lut ni sehingga rumah Nabi Ibrahim. Bila sapa malaikat-malaikat rumah Nabi Ibrahim, bagi berita gembira pada Nabi Ibrahim bahawa dia akan dapat anak, maka mereka bagi tahu inna muhliku ahli hadhil qaryah, kami ni dak mari ni untuk binasakan dan penduduk negeri ni, penduduk kaum Nabi Lut. Inna ahlaha, sesungguhnya penduduk negeri itu kanu zalim, telah melakukan kezaliman. Qala inna fiha Luta, Nabi Ibrahim bagi tahu, ingat pada malaikat itu dalam kampung tu ada Lut. Tak, mereka bagi tahu, kami lebih tahu siapa yang ada dalam tu, jangan bimbanglah. Dan nuyajiannahu, kami pasti akan selamatkan dia, kami akan selamatkan keluarga dia, malaikat isteri dia, termasuk orang yang mana kekal kena azab. Walamma anja'at rusuluna Lutan, bila siapa sahaja rasul kami tepat Nabi Lut, si'abihi, Nabi Lut rasa sakit, wa dhaqa bihim dar'a, rasa sepik dada. Sebab apa? Malaikat mari dari rupa orang comel, orang jatuh comel. Nabi Lut tengok dah muka lagu ni dah kaum dia berahi, wa qalu la takhaf, tapi malaikat bagi tahu pada Nabi Lut, jangan takut, jangan bimbang, jangan sedih. Inna munajjuka, kami akan selamatkan kamu dan keluarga kamu kecuali isteri kamu, dia termasuk di kalangan orang yang mana dibinasakan. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryah rizan, kami telah timpakan kepada penduduk negeri ini rizan, kehancuran, kebinasaan daripada langit, bimakan, dengan sebab kerana mereka yafsukun, langgar perintah Allah. Langgar perintah Allah, dosa dia. Walaqad tarakna minha ayah, sesungguhnya Allah Taala bagi tahu kami telah jadikan kisah mereka ni sebagai ayat. Bayinat, ada kisah-kisah tempat mereka ni yang kami biarkan Allah untuk kaum memikir, untuk manusia berfikir. Wa ila Madyan, begitu kepada Madyan kami telah hantarkan saudara mereka Syuaib. Faqala ya qaum, berkata Nabi Syuaib kepada kaum dia, Abudullah, sembahlah Allah, warjul yaumal akhirah, berharap yakinlah akan hidup pada akhirat, wala ta'thaw fil ardi, jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi ini. Fa kadzabuhu, lalu mereka mendustai Nabi Syuaib, lalu Allah Taala timpakan rajfah, timpakan azab. Fa asbahu fi darihim jathimin, lalu mereka telah ditimpa azab yang mana binasa dalam rumah mereka. Wa adam, begitu kaum Ad, kaum Samud telah jelas kepada kamu wahai orang Mekah tempat tinggal mereka yang kamu lalu masa kamu naik pergi ke Syam. Wa zayyana lahum syaitan, dia telah dihias pada mereka kaum Ad, kaum Samud dulu bahawa amalan mereka, usaha mereka untuk halal jalan Allah ni dihias kepada syaitan, dapat nampak molek. Wa kanu mustabsirin, wa kanu, sedangkan mereka ni orang syirik. Allah Taala bagi wa kanu mustabsirin, orang syirik.
Begitu juga wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Tengok Allah tak Fir'aun tengah, Qarun tepi, Haman kiri. Ini pala ni. Tak. Wa Qarun, begitu juga Fir'aun, begitu juga Haman. Wa laqad ja'ahum Musa, telah datang kepada mereka Musa dengan bawa bukti-bukti. Fastakbaru, mereka sombong di atas muka bumi ini. Wa ma kanu sabiqin, dan mereka tak dapat melepaskan diri daripada kami. Tak, semua kena azab belaka. Fakullan, Allah bagi semua sekali itu. Semua umat-umat yang disebut ini akhadna bi dzambih. Kami telah tangkap mereka, kami telah hukum mereka dengan sebab dosa mereka. Tengok. Dosa dengan Allah Taala, langgar perintah Allah Taala. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang mana kami telah timpa kepada mereka hujan, azab. Wa minhum man akhadathu sayhatah. Ada di antara mereka ditimpa azab dengan bunyi tempikan. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan di atas muka bumi. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan di laut. Wa fama kana Allah. Dan semua tu Allah Taala bagi, Allah Taala tidak buat zalim pada hamba. Walakin tapi kanu anfusahum yadhlimun. Mereka sendiri telah menzalimi diri mereka sendiri dengan langgar perintah Allah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang jadikan selain daripada Allah sebagai tempat dia gantung, tempat dia pegang. Kamathalil ankabut, seperti mana ankabut. Jadikan ittakhadat baita. Jadikan tempat dia pegang rumah dia. Allah bagi perumpamaan dia seperti mana ankabut. Awliya itu seperti mana ankabut, seperti mana ankabut yang bina rumah. Allah Taala bagi tahu orang yang jadikan selain daripada Allah sebagai tempat gantung, seolah dia jadikan sebagai laba sebagai tempat gantung dia. Sebagai tempat gantung. Laba yang ambil rumah dia. Rumah ni bukan sarai dia lah. Bukan perangkat dia. Perangkat dia terlalu besar, dia panggil nasij. Nasijul ankabut. Nasijul ankabut. Khat dia buat tu. Dia nak tangkap. Rumah dia ni dinding tu. Rumah dia lain, nasib dia lain. Tak. Nasib dia kuat, dia lebih kuat 8 kali daripada mangsa-mangsa dia nak tembus tu. Tak, kekuatan apa dia? Perangkat dia tu, nasib dia tu 8 kali ganda daripada benda binatang-binatang dia ni ingat. Allah Taala bagi tahu lemahnya apa dia? Baik. Wa inna awhanal buyut, sesungguhnya rumah yang paling lemah sekali rumah Baitul Ankabut. Rumah dia, sarai dia biasa duduk tepi dinding. Tak, duduk tepi dinding macam dengan apa dia? Tak, putih-putih. Dia tak tersusun tu. Tu sarai dia. Sarai. Tempat rumah dia, tempat dia berehat. Pada gotu dia tu perangkat dia tu dipanggil nasi. Dalam bahasa Arab dipanggil nasi. Tak, nasi. Jadi surah ni surah Ankabut kan? Tak, surah Ankabut. Ada surah semung, ada surah ni orang muka ruak ngaji. Kabur sekejap semung, sekejap Ankabut. Tak. Allah SWT nak bagi tahu pada orang Mekah, tak, bahawa kekuatan yang dia buka, yang dia pegang, dia takut tu, nak putus 360 bahala tu, semua kekuatan, sama ada kekuatan bahala tu sendiri ataupun kekuatan mana orang, semua bahala tu, tak, sama ada Rom dan Parsi masa tu, semua tu Ankabut belaka. Semua tu Ankabut belakang. Allah Taala bagi tahu ni hakikat dia. Sebab apa kita? Sebab Ankabut ni perangai dia lagu mana? Allah ajib. Sebab tu guna Ankabut. Ankabut ni labatina. Laba jatuh dia panggil lagu lain. Labatina Ankabut ni dia jatuh boleh dekat pada dia bila dia nak ke jatuh, bila dia nak mengawal. Jatuh boleh mari dekat dia. Mana bila jatuh mari dekat dia, duduk sekali dengan dia, mengawal dengan dia dah. Lepas tu lagu mana dia buat? Dia akan bunuh. Lepas tu dia akan makan. Okay. Begitu anak-anak dia. Hasil anak dia, kalau anak dia lemah-lemah ke tak, dia akan makan juga. Dia akan makan. Ini perangai Ankabut ni. Allah Taala jadikan surah ni Ankabut, nak bagi tahu pada dua sudut. Nak bagi tahu satu, lemah ya. Bukan hebat pun Ankabut ni, tak hebat, lemah. Kamu jadi pakai tu. Yang kedua ni, jahat lagu ni. Kamu nak jadi mereka pegang. Mereka bukan nak tolong sangat ni. Rom dan Parsi bukan nak tolong sangat supaya Rusia dengan mereka kan. Bukan nak sangat. Sebab tu jangan gaduh. Tak. Dua-dua ni tak boleh pakai belakang. Tak. Orang dia tanya tak. Lah ni Rusia dengan Ukraine, blok Amerika. Mana sah kita nak pihak? Mana boleh pihak belakang? Dua-dua tu Allah Taala bagi tahu dalam Al-Quran kan. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Bila mereka tinggal Injil, tak. Kami pelaga wa alqaina bain. Kami pelaga dua tu pergi belakang. Alqaina bainahumul ada. Kami pelaga di antara mereka berdua tu. Tak.
Sama-sama apa dia? Nasaran. Allah Taala bagi tahu. Ni qanun Allah dah. Kami pelaga sama-sama dia tu sampai hari kiamat. Perang dunia pertama, yang kedua, yang ketiga pun sama-sama dia juga. Sama-sama dia. Kita ada cara kita tak perlu sibuk dengan dia. Kita sibuk, kita kerja kita banyak. Kita duduk sibuk nak waktu pula. Nak belah mana pula nak. Kita kerja kita banyak. Kita orang Islam kita ramai lagi. Tak betul, tak semaya, tak tutup aurat, tak pahal agama, tak baca Quran, tak gini. Ni kerja kita. Kita kena sibuk dengan kerja kita. Bila kita sibuk dengan kerja kita, dengan tanggungjawab kita ni, maka orang lain Allah Taala ambil tanggungjawab. Allah Taala ambil. Tapi kalau kita tak peduli dengan perintah Allah SWT, kerja kita sebenarnya kita tak buat, Allah Taala akan biarkan musuh menguasai kita. Tu kerana Allah bagi azab pada kita. Tapi ni Allah nak bagi tahu pada orang Mekah, nak bagi tahu pada kita ni, kekuatan yang kamu anggap hebat tu, jangan jadi pak gantung pada Rusia, gantung pada mereka. Mereka ni Ankabut. Mereka tengok apa berlaku pada Husni Mubarak. Apa berlaku? Gaddafi apa berlaku? Tu orang belak-belak dia berlaku. Dulu walak pada dia. Masa ada kepentingan aja. Bila habis kepentingan dia sudut belakang, dia bunuh gitu. Dia biar gitu je. Ini perangai Ankabut ni. Dan mereka ni Ankabut. Quran bagi tahu dah pada kita. Jangan jadikan mereka ni sebagai aulia kita, sebagai aulia. Jadikan Allah, nak tukar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni kesal sebab tak yakin dengan janji Allah. Bahaya. Makin besar tanggungjawab dia, makin satu orang itu dalam keadaan bahaya dia. Dalam keadaan bahaya. Dia tak boleh buat alasan keadaan, tak boleh, tak tunduk perintah Allah SWT. Tengok ahli badan tadi, ahli badan duk belah kafir. Keadaan tu belakang tu, tak suka tu. Dia dah sibuk-sibuk niaga, tiba-tiba kena pergi. Kalau tak pergi dia ugut tu. Orang Mekah ugut, Abu Jahal ugut, Abu Lahab ugut. Mu kalau tak pergi kan, bisnes mu kami sekat. Tak wi lesing, tak wi gapo. Tengok. Kita tak baru sekat sikit gapo-gapo. Tu dah ikut dah belakang. Tak ada gapo-gapo lagi. Ni dan mereka gitu bagi tahu tak apa dah bagi jaga kuda, bahagia jaga makanan gitu ya. Tapi kena anak panah mati masuk neraka. Masuk neraka. Tak. Khilaf dengan perintah Allah semua. Sebab besar perintah Allah ni. Kehidupan ni bukan main-main. Kehidupan ni besar makna dia. Allah nak bagi kewarasan, bagi penglihatan, pendengar. Allah jadikan semua ni untuk kita. Ingat percuma. Kan banyak kali dalam Quran kamu ingat kami jadikan kamu saja. Tanda tanya. Dari mukadimah surah ni, hasiban nasu an yutraku. Manusia sangka bahawa dia boleh dakwah, dia mukmin. Belum datang lagi ujian pada dia. Sedangkan orang sebelum dia ni diuji. Jadi ini Allah nak biar kita faham. Satu, kekuatan dia begitu lemah seperti mana rumah Ankabut. Satu lagi, Ankabut ni kekuatan yang mana manusia gantung selain daripada Allah ni, jahat dia seperti mana Ankabut. Tak patut kita jadikan dia ni sebagai tempat gantung. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Mereka tahu, orang Mekah ni tahu. Mereka tahu apa dia Ankabut ni sarai dia lemah gitu, boleh tengok buat gitu, boleh hancur gitu ya. Tapi lau kanu ya'lamun, dari sudut hakikat, dari sudut sebenar tu, Allah nak bagi tahu. Dari sudut manawi tu, mereka takut. Orang Mekah ni takut nak beriman dengan Nabi, takut nak ikut Quran ni. Mereka kata kalau kami ikut kamu wahai Muhammad, kami akan diserang ni oleh semua orang Arab ni, oleh semua gini. Itu dia punya waham dia tu. Jadi Allah Taala bagi kekuatan semua selain daripada Allah ni Ankabut belakang. Lemah belakang. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunih. Allah Taala tahu apa yang kamu suruh selain daripada dia. Allah Taala tahu belakang. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa. Dia boleh azab sebenarnya. Bahawa tak azabnya sebab dia hakim. Wa tilkal amsal, demikianlah perumpamaan yang kami buat untuk manusia, tapi tidak dapat faham tentang perumpamaan mereka orang yang mana alimun, orang yang alim. Khalaqallahu as-sama, dia yang jadi, Allah lah yang jadikan langit-langit dan bumi dengan penuh kebenaran, bukan saja-saja kehidupan, bukan saja. Inna fi dzalika laayah, demikian tanda kebesaran Allah untuk orang mukmin. Utlu ma, oleh kerana itu wahai Muhammad, teruslah baca apa yang diwahyukan kepada kamu daripada kitab. Tengok. Itulah. Tak secara orang lain. Baca ni, sampaikan risalah, sampaikan Quran. Ni dakwah Nabi ni. Sebab tu orang yang nak buat dakwah dia jauh daripada Quran pula. Tak tahu satu Quran, tak tahu Baqarah, tak tahu Ali Imran, tak tahu An-Nisa. Dakwah apa dia? Nak buat dakwah cara dia. Lepas tu bila mari masalah dia sumak sendiri. Dia sendiri sumak. Tak. Mula sangka baik, mula sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimis salat, tengok mula sekali perintah wa aqimis salat, tegakkan sembahyang. Ni tuan-tuan. Semua lagu ni dalam Quran. Aqimis salat, bukan suruh sembahyang. Aqim, tegakkan sembahyang. Tegakkan sembahyang. Tegakkan sembahyang lagu mana? Biar jadi sembahyang dapat hakikat ni. Jadi seperti mana hakikat sembahyang tu? Qad aflahal mu'min alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ni jauh daripada sembahyang dia menyebabkan dia ni jauh daripada perkara lara. Sembahyang dia akan suruh dia jadi orang yang amanah. Sembahyang dia suruh orang yang mana jaga maruah diri. Ni iqamatis salah ni.
Sebab tu suruh dirikan semaya. Semaya suruh anak supaya taat pada ibu bapa bertanggungjawab, isi dengan kata, pemimpin kasih belah dengan rakyat taat pada pemimpin. Semaya. Kita ada semaya. Kita ada semaya sangat. Wa aqimis salah. Ada. Semaya ke ubah kan. Semaya ni besar perkara ni. Dan termasuk mendirikan sebagai apa dah? Fa inna taswiyatus sufuh min iqamatis salah. Nabi beritahu. Menyama kisah, merapat kisah ni min iqamatis salah, masuk di kalangan mendirikan semaya. Ini Nabi bagi tahu. Kita tak faham lagu mana nak mendirikan semaya. Nabi ajar. Sebab tu taslim daripada Allah SWT, ikut cara Nabi SAW. Sebab apa? Inna salah ni kekuatan semaya, tatanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah daripada perkara fahsya wal munkar. 180 darjah berubah satu orang dengan sebab semaya boleh ubah orang. Wala zikrullah, wala bagaimanapun maksud semaya ke apa? Li zikri, untuk ingat pada Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah SWT. Aqimis salah li zikri. Surah Taha kita baca kan, Allah apa yang Nabi Musa dirikan semaya li zikri. Wala zikrullahi akbar. Semaya siapa masuk dalam hati ni Allah paling besar sekali. Tu. Bukan semaya maya, lama maya dah ingat maya. Dan Allah tak ada berapa. Nak mati besar pada anak-anak, harta saka tu bagi sama rata. Khilah dengan Allah. Maksud neraka. 60 tahun ibadat, 70 tahun ibadat. Apa? Semaya dia tu tak menimbulkan, tak rasa Allah paling besar sekali. Perintah Allah paling besar sekali. Dia terperangkap dengan surah, dengan bentuk. Dia ingat dia orang semaya. Sebab tu kita jangan buat cara kita. Tak ada rasa gapo. Rapat sah tak ada rasa gapo. Lagu mana? Tak ada rasa gapo. Kita kena, Nabi ni paling ciri kali orang paling tentu dah. Perkataan dia bukan saja-saja, bukan main-main. Tak, bukan main. Allah SWT yang iktiraf tu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cara Nabi ni Allah Taala paling puas hati sekali. Tak. Jadi jangan main. Sebab tu kita tak dapat hakikat. Dan ni Allah nak bagi tahu. Dan hadis-hadis berkenaan dengan perkara begini kan, sahabat mai mengadu ya Rasulullah simpulan semaya malam tapi cari curi. Dan Nabi kata semaya dia akan halal ni. Dalam proses. Semaya ni ada kekuatan. Dan tujuan semaya ke apa? Supaya masuk dalam hati ni Allah paling besar sekali. Wala zikrullahi akbar. Ni apa dia? Supaya masuk dalam hati ni Allah paling besar sekali. Berdiri lama-lama, sujud lama-lama, rukuk lama-lama, supaya rasa Allah paling besar sekali. Itu sebenarnya nak kesan daripada semaya ni. Dia tentu dah. Nak benda lagu ni kena faham Quran. Tadabbur Quran. Tak mudah ya, bukan kata payah kena tahu bahasa Arab. Tak. Lama-lama kalau tadabbur, kita rajin tadabbur dah. Kita lebih faham lagi daripada ustaz faham bahasa Arab, daripada orang pandai bahasa Arab. Mereka tak tadabbur. Gitu. Tak, sepuluh kita tahu dah makna Fatihah kan tak. Tapi kalau tak tadabbur, khabar-khabar habis gitu ya. Waladhdallin amin. Tak khabar ni. Jadi orang Arab baca Quran gitu, orang Arab tak tadabbur, tak baca. Yang budak hafid lagi masalah. Baca Quran ni untuk pelajar ya. Tak ada niat langsung tadabbur. Tak tahu ke tadabbur, tapi dia hijab dia rasa dia orang rapat dengan Quran. Orang panggil dia hafiz, orang panggil dia hafiz. Bahaya. Budak hafid lagi bahaya. Tak puasa. Puasa dia rapat dengan Quran. Sebenarnya dia paling jauh dengan Quran. Amalan dia jauh daripada Quran. Tak, amalan dia jauh daripada Quran ni bahaya. Dia tak ada rasa apa. Dia hijab dia lagi besar. Dia rasa pandai dah. Dia rasa pandai dah. Ini lagi bahaya. Tak, muncul Allah Taala buat tak pandai Quran tu jadi main ngaji tak. Kalau pandai tak marilah kau. Oh jadi tak dulu belakang. Hikmah Allah SWT buat. Tak. Dia gitu. Ni musibah orang ngaji Quran. Tak, orang ngapa Quran musibah dia apa? Baca Quran untuk belajar. Baca Quran untuk belajar. Musibah. Dia dah baca Quran untuk tadabbur Allah, mujahadah suku pula dia. Tak, dia kena tobat banyak, kena istighfar banyak, dia kena istighfar banyak. Kalau tidak kan dia sia gitu. Lepas tu kan orang panggil ngajar pula ke? Ngajar pula ke? Tak. Pitih macam. Tak. Quran ni jadi pitih macam. Tak. Dia baca Quran bila ada boleh pitih ha. Ada pitih tak baca Quran. Jadi musibah. Ni pada hufaz ni kena bertakwa pada Allah SWT. Dia ada benda yang mana sebab saya tak tahu dah tapi dia lah paling mudah faham Quran sebenar. Dan orang tak ngapa Quran tu tak boleh nak bayar guys. Orang hafal Quran ni baca Quran kan tak? Baca kisah Nabi Musa, tak nampak lalu dalam Baqarah gini, dalam A'raf gini, dalam Taha gini, dalam surah ni. Kita nampak sambung lalu. Tak. Orang tak ngapa Quran walaupun dia alim tak. Tak boleh nak gagal dia. Dia nak belajar Quran payah. Tak. Tapi orang hafal ni nampak lalu. Baca kisah Nabi Adam malaikat nampak lalu dari surah ni gini, dari surah ni dia nampak kisah. Dan Allah Taala buat lagu tu. Tak boleh buat. Dia memang Quran untuk mengapa? Dia sebenarnya baru nampak. Baru nampak cerita yang sempurna.
Allah Taala ayat pada Nabi apa? Utlu ma, bacalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia dirikanlah sembahyang. Amal yang paling pertama sekali sembahyang. Dia sembahyang ni dapat mencegah daripada fahsyah dan munkar. Pada bagaimanapun tujuan sembahyang ni untuk supaya rasa dalam hati ni Allah paling besar sekali. Dan nak rasa Allah paling besar sekali kena faham Quran. Nak kalau tak faham Quran tak ada. Tak. Dia sedap Quran sedap jadi sedap intonasi belaka. Tak. Makmum ni kan. Tak kesal pada Quran kesal daripada intonasi lah. Tak imam baca sedih dia jadi sedih. Biar ayat syurga pun. Ayat syurga. Tak. Tak imam baca sedih dekat dia. Ayat syurga. Lepas tu tak imam ayat syurga, ayat neraka dak. Baca semangat dak. Oh dia semangat. Tak balik habis. Mbak tak tahu ke dak? Wakah gitu juga. Wakah. Tak. Start tak tahu mana, sudah tak tahu mana. Sebab dia tak tahu mana ke dak. Start juga pening. Orang yang mula dengar pening. Bak pula kapan duduk neraka dah. Bak pun masuk neraka. Start tak tahu mana. Tak sebab dia tak faham. Sebab dia ikut muka surat ya. Dia ikut muka surat. Muka surat. Sebab tu kena faham. Wala tujadilu ahlal kitab. Kena faham orang hafiz kena faham Quran. Kalau tidak malu. Ni orang awal dah mari dah. Lama-lama orang awal faham lagi Quran. Kita jumpa dah ada orang awal ni dah. Bahasa Arab tak kerti sikit abu. Mana tak boleh nak baca. Kita Arab sikit abu. Tak boleh. Basic pun tak boleh nak baca. Tapi Quran faham belakang. Quran tak perlu terjemah. Dia tak perlu terjemah dah. Dia guna Quran seperti kita guna Quran ni. Dia faham belakang. Dia tahu dah kisah. Dia tahu makna belakang. Tengok ajib Quran. Sebab dia duduk sama dah. Dia biasa dah dengan ayat Quran. Dia ni hikmat Quran. Bukan pada benda lain. Sebab Quran kan kita boleh tengok kisah tulah ya. Tak, kisah berulang-ulang, uslub yang berbagai. Tak, dia boleh faham. Dia ni kefahaman itu lebih kurang sama dengan kita dia. Cuma dia tak nak kecek ya. Tapi dia sudah kefahaman kan. Supaya tengok hikmah Allah Taala bagi. Tengok ni kita nak sebenar. Tak sebenar. Mana dia boleh bila baca Quran ke tak? Dia berhenti tu kerana banyak kerja ya. Kalau ingat kau tak ada kerja nak baca Quran macam tu dia punya perasaan area tu. Dia boleh sampai tahap tu. Tak. Berhenti ni sebab apa? Sebab ada kerja lagi tak nak. Lebih kurang para sahabat gitu. Sahabat ni berhenti Quran buat apa? Sebab ada kerja, ada tuntutan yang tak perlu diselesaikan. Tapi kalau ada ruang kan tak? Baca Quran tak berhenti. Sebab tu kita tengok Uthman radhiyallahu anhu kan. Baca Quran dalam witir tu kan 30 juzuk. Mana tadi baca 30 juzuk? Dia akan pemerintah ni. Bila? Masa pergi buat haji. Masa pergi buat haji tu. Tak ganggu belaka. Semua orang sibuk dengan haji belaka. Masa tu tak ada urusan pemerintah. Masa tu dia semai witir rakaat 30 juzuk tu. Balas rendah puas hati. Tak, masalah lain tak boleh buat. Masalah lain. Imam Syafi'i yang kita kata baca Quran sehari khatam malam khatam tu bila tu? Masa boleh puasa. Boleh puasa daftar nama keluar jalan Allah. Duduk di riba, duduk jaga sepadan. Masa tu Imam Rabi' bagi tahu. Tak dia pergi sekali dengan Imam Syafi'i. Masalah mana boleh masalah. Duduk ngajar kan sibuk kan tak? Tapi bila ada puas bulan Ramadan daftar nama jadi apa? Jadi mujahidin, jaga sepadan. Masuk nama. Ini para aimah. Mereka daftar nama. Tak ada nebula duduk ngajar, nebula duduk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka. Tak, sifat mereka. Mereka ada masa ni untuk duduk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di jalan Allah Subhanahu. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak kecek dengan ulama-ulama Yahudi ni, jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik ni. Kecuali orang yang zalim di kalangan mereka. Wa qulu amanna billah. Tu pun Allah Taala ajar kecek lagu mana. Tak, bila mereka bangkai dengan begini, kami pun betul juga, kami pun kita Allah juga, kami pun ikut Nabi Musa, bukan mu jah nabi, orang lain pun nabi juga, okey. Ahlul kitab kan lagu tu dengan nabi. Tak, jadi Allah Taala ajar pada nabi. Bila mereka bangkai kamu, katakanlah amanna billadzi unzil. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Tengok. Kami beriman dengan kita kamu beriman. Ilahuna wa ilahukum. Tuhan kami Tuhan kamu ke sama. Cuma kami ni hanya pada dia kami semua. Kami tak ikut orang lain. Kami hanya ikut Allah Subhanahu wa taala. Ni kita. Tak, marilah royak mufti tu ko, royak ustaz ni ko, royak syekh tu, semua ulama ko, ijtima' semua ulama ko. Tak, kita bagi tahu kita beriman belakang kita beriman Tuhan kami Tuhan kamu. Tapi kita ni hanya tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah. Tak, hak benar orang tunduk pada Allah. Kalau dia nak mari dengan dalil-dalil sehingga tunduk selain daripada Allah, kita tak ikut. Mari dah dalil lagu mana pun. Wa nahnu lahu muslimun. Ni tak Nabi. Sebab orang ahlul kitab ni cuba berhujah dengan Nabi. Ni pun betul juga, amal lagi ni betul juga, hukum gini betul juga, dalil semua ijma' kami belakang ni semua ulama kata lagu ni dah. Tengok Allah dah kata, kami beriman dengan kitab yang diturunkan pada kami beriman dengan kitab yang diturunkan pada kamu. Tuhan kami Tuhan kamu Tuhan yang sama. Kami hanya ikut Allah SWT.
Hanya ikut Allah Subhanahu wa taala. Kami tak ikut orang lain. Tak ikut orang lain. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Demikianlah kami turun pada kamu kitab. Falladzina atainahumul kitaba yu'minun. Dan orang yang mana kami beri pada mereka kitab ni akan beriman dengan kitab yang diturun pada kamu. Wa min haula man yu'minu bih. Ada di antara mereka yang mana beriman dengan Quran, wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada orang tolak dengan perintah kami, dengan kitab kami, melainkan orang kafir. Wa ma kunta tatlu min qablih, dan kamu wahai Muhammad sebelum ni, sebelum kamu diwahyukan, sebelum diberi Quran ni, kamu tak pernah baca mana-mana kitab. Dan Nabi tak pernah baca kan? Allah nak buat Nabi tak pernah baca kan? Tak, sebelum Nabi diberi wahyu tak pernah baca. Khilafnya selepas terima wahyu pandai baca keadaan. Ha ni khilaf di kalangan ulama. Tak. Kita kata pandai, Nabi pandai baca, Nabi pandai ngira. Tak. Sebab apa hadis-hadis berkenaan dengan berkenaan dengan ngira kan ada banyak kan? Pandai. Sebelum Nabi terima wahyu Nabi tak pandai, lepas Nabi terima wahyu cakap tak pandai. Tak. Dia kata pandai. Tak. Pandai baca dia pandai ngira. Nabi bagi tahu kan tak? Siapa dia Nabi kata ada satu amalan sikit ringkas ya. Tak, tapi tak pahala yang sangat banyak tapi sedikit saja yang buat. Gapo dia? Lepas sembahyang subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, pada lidah kamu 150, di sisi Allah 1500. Tengok. Orang pandai kecil lagu tu. Tak. Pada lidah kamu 150. Berapa? 30 setiap kali lepas sembahyang, kali dengan 5 150, kali dengan 100 pula. Tak 1500. Pada lidah kamu. Tak, lepas tu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allah akbar 34 kali, dan sebelum tidur 100 pada lidah kamu, di sisi Allah 1000. Nabi kata, siapa dia buat dosa 2500 kali sehari? Siapa dia buat dosa 2500 kali sehari? Tengok Nabi beritahu. Tak. Kecil lagu ni tak pandang kira lagi. Belum lagi Nabi kira bila sahabat bagi tahu ya Rasulullah, si fulan tu dak mati di jalan Allah. Kemudian ada satu orang tu, kemudian dak baru mati dak. Tiba-tiba kemudian mati tu masuk syurga daripada mati mula-mula. Lagu mana? Nabi kata bukankah dia semaya dan masa 2 tahun Nabi sebut tak? Semaya 5 kali sehari, kali dengan setahun, kali dengan 2 tahun. Sepotong gitu dia sebut. Tak pandang kira. Kita tak boleh nak kira. Kita tak boleh nak kira. Sebelum diterima Allah Taala bagi wa ma kun. Ayat pun tengok. Wa ma kun tatadu. Kamu tak pernah baca sebelum ni mana-mana kitab. Sebab Nabi tak kata baca. Wala takhutuhu bi yamin. Dan kamu tak pernah tulis mana-mana kitab. Idzan lartabal mubtilun. Nescaya kalau kamu tak jenis pandadah gini, nescaya orang akan ragu-ragu dengan kamu. Bal huwa ayatun bayyinat, bahkan ini ayat bayyinat. Ni pun ayat. Lepas terima wahyu tiba-tiba pandai baca, tiba pandai nulis kan. Itu ayat. Fi suduril ladina utul ilm bayyinah. Ini adalah ayat yang jelas dari hati orang yang mana diberi pada mereka ilmu. Wa ma yajharu bi ayat, tidak ada orang yang tolak ayat kami melainkan orang yang zalim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka kata mana ada dia Allah SWT turunkan ayat Quran pada dia. Qul, katakanlah innamal ayatu indallah. Mereka kata laula unzil alaihi ayatun min rabbih. Mereka kata apa? Bapa Allah SWT tak bagi pada dia mukjizat. Nak mukjizat seperti mana Musa ni. Katakanlah memang innamal ayatu indallah. Mukjizat luar biasa gitu hanya milik Allah. Adapun aku wa innama ana nadhirum mubin. Aku hanya bagi penjelasan yang nyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat ni. Awalam yakfihim anna anzalna alayka. Adakah mereka rasa tidak cukup bahawa kami turun kepada kamu kitab ni yang dibaca pada mereka? Dalam kitab ni penuh dengan ayat. Dalam kitab ni bagi tahu Ashabul Kahfi 309 tahun tak makan tak minum Allah Taala tidur kan. Dalam kitab ni orang yang mana 100 tahun dimati kemudian hidup semula. Dalam kitab ni apa keldai yang telah hancur lebur Allah Taala hidup kan. Kita boleh tengok ni lebih daripada mukjizat sebelum ni. Kalau mukjizat Nabi sebelum ni, Nabi Musa ataupun mukjizat Nabi Isa, hok tengok dengan Nabi hok sezaman dengan Nabi Isa. Tengok orang mati hidup semula. Tengok orang buta celak tu. Lepas tu Nabi Musa mati. Lepas tu orang hok tengok tu royak pada anak dia. Lepas tu dia mati, anak dia dengar daripada ayah dia. Lepas tu anak dia pula, cucu dia pula. Mana mukjizat tu tak kekal kan? Walaupun tengok hak ni seperti mana kita tengok sentiasa segar. Sama seperti mana sahabat tengok, kita boleh tengok. Tak kekal sampai hari kiamat. Cuma menutup percaya bahawa kita ni daripada Allah dulu. Tak. Sebab tu Allah Taala kata awalam yakni. Adakah mereka rasa tidak cukup ni orang Mekah ni? Tak cukup ke? Kami turun kepada kamu wahai Muhammad kitab ni yang dibaca pada mereka. Tak cukup lagi, tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Kalau kita sampai 30 juzuk ni. Inna fi dzalika la rahmatan. Sesungguhnya demikian itu dalam kitab ni Quran diturunkan rahmah, satu rahmat yang sangat besar dan peringatan yang sangat besar li kaum untuk orang nak jadi mukmin. Berarti Imam Syafi'i bila baca ayat ni kan tak? Siapa dia rasa tak cukup dengan kitab Allah kan tak? Sebab bila hati dia tak cukup.
Tak boleh, kena cukup. Nabi ni kita Allah Nabi. Dia hadis Nabi sebenarnya bayan bagi kita ni. Hadis Nabi tu, Nabi kecek tu sumber dia daripada ni. Hakikat nak jelas pada kita tu. Hadis-hadis Nabi sebenarnya daripada ni. Mishkat dia, sumber dia hak ni. Sumber dia hak ni. Daripada istimbat-istimbat daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mishkat wahyu. Cuma dia tak boleh dibaca dari semaya. Dia panggil wahyu yang tidak dia tak boleh dibaca dari semaya. Hak ni dibaca dari semaya. Baca dari semaya. Lafaz dia, makna dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi ni lafaz dia dan juga makna dia daripada Nabi, daripada istimbat daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia rasa tak cukup, tengok Allah Taala tanya, adakah kamu rasa tak cukup? Kita kena jawab cukup. Bala. Kul kafa, katakanlah wahai Muhammad, kafa billah, cukuplah Allah di antara aku dengan kamu sebagai saksi. Kita kena rasa cukup dengan Quran. Rasa cukup dengan puas hati dengan Quran sebagai panduan, sebagai manhaj kita. Quran saja kalau nak hadis Nabi apa? Quran suruh kita ikut Nabi ya. Sebab tu kalau ikut Quran sungguh, kalau jadi ahli Quran sungguh. Sebab tu Allah kata ahlul Quran ahlul khas wa khassatuh. Ahlul Quran ni ahlullah wa khassatuh. Nabi bagi tahu ke tak? Ahlul Quran ni siapa dia? Ahlullah wa khassatuh. Cukup dengan Quran. Dan kita ikut Nabi sebab Quran sungguh. Quran perintah kita supaya ikut Nabi. Apa saja mari daripada Nabi kena ikut, ambil belakang. Apa yang Nabi larang tinggal belakang. Quran sungguh. Sebab tu kalau ada orang dakwah dak kita nak ikut Quran tak ikut Nabi. Kan ada orang lagu tu kan? Tak. Lah, pas Quran suruh ikut Nabi tu, tak ikut je Quran. Tak, dia bukan ikut Quran. Kalau dia benar-benar ikut Quran, hakikat sungguh jujur nak ikut Quran, nasihat dia akan ikut Nabi sebab Quran suruh ikut Nabi. Atiullah wa atiur rasul, tengok. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Quran sungguh. Sebab tu dia beta nak bijak ya. Nak kelabukan orang bahawa dia ikut Quran. Dan kalau ikut Quran mesti ikut Nabi. Sebab Quran dengan Nabi tak boleh dipisahkan. Pisah batil lalu. Kul kafa. Kalau mereka bangkit juga katakanlah cukuplah Allah dia cukuplah Allah dia jadi saksi di antara aku dengan kamu. Allah tahu belaka ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Orang yang mana beriman dengan batil, kufur dengan Allah, itulah orang yang rugi. Wa yasta'jilunaka bil azab. Jadi mereka minta segera azab. Bila tak nak jawab hujah, orang mari segera azab wahai Muhammad. Walaula ajalun musamma, kalulah tidak kerana Allah Taala bagi tahu dak semua perkara atas dunia ni telah ditentukan oleh Allah. Takdir siaplah qadar. Sebelum Allah jadikan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun dak kerja siaplah qadar. Kalulah tidak kerana ketentuan azal tu Allah tak bagi tahu, la ja'ahumul pasti mereka minta ya kena azab lalu. Wala ya'tiyannahum, dia pasti azab tu datang dengan tiba-tiba, mereka tak sedia. Yasta'jilunaka bil azab, mereka minta segera daripada kamu supaya mereka ditimpakan azab. Bagi tahu pada mereka wa inna jahannam, sesungguhnya api neraka jahannam ni la muhitatun bil kafirin. Neraka jahannam ni kamu masuk ke tak meliputi orang kafir. Nak bukan duduk tepi, bukan rendah kaki, bukan kena bakal lang gitu, duduk dalam tu. Yauma yaghshahumul, hari yang mana mereka ditegelarkan oleh azab, min fawqihim, di atas mereka, di bawah mereka. Tengok azab. Tengok Allah Taala akan azab kita. Sebab tu tak pada takut pada orang lain, takut pada Allah pada. Biarkan azab kita. Tengok azab ni, yauma yaghshahumul, hari yang mana manusia diazab, diliputi, atas mereka pun api, bawah mereka pun api. Wa yaqulu, dia dikata dzuqu ma kuntum, rasalah apa yang kamu buat dalam dunia ni. Ya ibadilladzina amanu, wahai hamba aku yang beriman, sesungguhnya bumi aku ni luas, jangan buat alas saya tadi taat perintah Allah SWT. Bumi aku ni luas. Fa iyaya fa'budun, hanya pada aku naklah kamu taat kepada ikut. Ya? Kita kena faham. Kita ni hamba Allah. Allah tuan kita sebenar. Orang lain bukan tuan kita. Jadi bila tuan lain nak ganggu kita tak, kita kena jelas dia tu bukan tuan kita. Tuan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana pun kalau kita nak selamat tak di dunia yang sementara ni. Balik kita akan ingat tuan kita juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lagu-lagu mana kalau kamu diuji pun setiap jiwa ni akan merasai mati. Thumma ilaina turja'un, kepada kami semua akan kembalikan. Walladzina amanu wa amilus salihat, orang yang mana beriman dan beramal soleh, la nubawwi'annahum fil jannah, kami akan tempatkan mereka dalam syurga. Ghurafan, satu bilik yang sangat istimewa, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal dalam itu selama-lamanya. Nikmat ajrul amilin, sebaik-baik balasnya upah orang yang mana beramal. Alladzina sabaru, iaitu orang yang mana masa tadi sabar, kena sabar kan? Sabar di atas perintah Allah, bukan sabar
langgar perintah Allah Taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah SWT bertawakal. Wa ka'ayyin min dabbatin, Allah Taala bagi tahu bahawa banyak makhluk yang melata di atas muka bumi ni, tak ada siapa pun tanggung. La tahmilu rizqaha Allah, la tahmilu rizqaha, Allah yang rizqaha. Mereka tidak menanggung. Sebenarnya hakikatnya rezeki hamba tak ada. Tak. Bukan kita bagi rezeki pada isteri kita, pada anak kita. Tak ada. Bukan kita. Bukan. Allah SWT bagi kita sebagai ujian semata-mata. Allah yang bagi rezeki. Allah yang luaskan rezeki, Allah yang sempitkan rezeki. Ini hakikat dia. Kita kena faham. Ini Allah. Berapa banyak makhluk yang melata di atas muka bumi. Makhluk melata ni siapa dia? Semua manusia ke binatang ke semua ni la tahmilu rizqah. Mereka tidak bertanggungjawab terhadap rezeki. Allahu yarzuquha. Allah yang bertanggungjawab terhadap rezeki. Wa iyyakum. Daripada kamu. Lepas tu sudah tu kita kata tu lapar ke bulu Yaman sekarang ni. Dia bukan hamba Allah yang sekat rezeki Allah. Hamba buat zalim. Supaya orang tipu duit, orang tipu kaum samuk ni, dak sekat sumber air. Rezeki cukup Allah Taala buat, Allah Taala bagi tu cukup belaka dah untuk hamba. Allah Taala tahu. Tak. Tapi apa orang tu ni? Ada orang jahat, ada orang zalim, ada orang sekat. Sehingga mati ke bulu, sehingga gini. Sekat. Dan sebenarnya Allah Taala buat cukup belaka dah. Tapi hamba buat zalim, manusia. Dan ni sifat manusia, bila jauh daripada wahyu Allah SWT, dia akan jadi lagu ni. Hak dia, hak orang pun hak dia. Ni sifat manusia. Wa huwa as-sami', dia maha mendengar, maha mengetahui. Allah Taala biar kan. Sebab apa? Dunia tempat ujian. Tak nak tengok Allah Taala biar kalau zalim buat zalim. Asal bulu kuduk kena mati seorang masuk dalam api. Seorang Allah Taala biar. Allah Taala cerita. Kita sedih ni sebab kita faham kehidupan sini ya. Kita semua. Tak. Allah Taala ada. Kita tak boleh nak bandingkan dengan Allah SWT. Allah. Tengok Bani Israel ke. Kena sembelih ke. Firaun buat putus siapa dia ikut Musa sembelih belaka. Nabi Musa jalan. Tak. Firaun buat tugas dia. Allah Taala kata wa makidul kafirin. Usaha Firaun tu sia-sia kau mati anak orang. Allah Taala bagi tahu hakikat. Hok kena sembelih tu selamat masuk syurga Allah SWT. Baru kena sembelih balik ngada Allah. Firaun balik ngada Allah SWT. Semua hok buat zalim semua balik ngada Allah SWT. Dunia ni sebab tu Allah dah jadikan dunia ni ada orang lahir kan miskin cacat. Apa dunia bukan tempat sebenar. Allah Taala Maha Adil. Allah Taala sifat dia adil. Tak. Dia tak akan biarkan apa-apa betul ni berlaku dengan tidak adil. Tapi oleh kerana dunia sifat dia lagu ni, Allah Taala buat putusan. Dunia ni tempat ujian, maka akan berlaku perkara lagu ni. Di akhirat, sebab tu kena ada akhirat. Sebab tu teknologi tak ada akhirat. Tak, dengan kehidupan gini, dengan kecanggihan, dengan manusia sifat dia lagu ni, tak, dengan ada orang dizalim, tak. Dengan orang tu kaya doa, dengan orang ni pasti kena ada satu kehidupan yang standard seperti mana sesuai dengan hikmah Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bagi tahu akhirat. Akhirat ni benar. Kemudian kembali lagi kita takut wala in sa'altahum man khalaqas sama'. Tanya mereka wahai Muhammad, siapa dia jadikan langit-langit dan bumi? Siapa dia yang tundukkan matahari dan bulan? Dan secara mereka kata Allah. Ni orang Mekah ni. Fa anna, bagaimana kau dipalingkan? Bukan orang Mekah saja ni, orang ulama Yahudi juga gitu. Ulama dia kita pun gitu juga kan. Kalau tanya orang Islam ni, siapa dia jadi langit bumi Allah? Siapa dia tarbih belaka Allah? Apa tak ada Allah? Siapa juga kan? Bukan kata tauhid rububiyah selesai. Bukan. Orang katakan tengok dalil ni bahawa tauhid rububiyah selesai. Tak selesai. Kalau kemah tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah ni menyebabkan satu orang itu jadi tauhid uluhiyah. Akan beribadat hanya pada Allah. Masalahnya sekarang ni, mereka tahu semua Allah jadikan, tapi guru selain daripada Allah. Itu masalah tu. Sebab tu Allah panggil anda ada. Niddu ni apa? Benda yang tidak setara. Sebab tu Allah panggil selain daripada dia nid. Fala taj'alu lillah. Jangan kamu jadikan selain daripada Allah. Anda ada. Anda ni apa dia? Suatu perbandingan yang mana berlawan ni. Allah begitu hebat, wanita hebat. Kamu sembah dia juga. Allah yang jadikan belaka, Allah yang mana jadikan bumi ni, Allah jadikan langit, Allah yang bagi rezeki. Hak ni tak jadikan kamu, tak jadikan kamu. Dia dijadikan, tiba kamu sembah dia. Tapi manusia buat lagu tu. Ini Allah Taala bagi tahu pada kita. Sebab tu ayat-ayat begini mari nak takkid pada kita, nak peringat pada kita, nak bagi tahu pada jiwa kita, biar sudah, biar dalamnya tu terbuka kan. Dah kalau kamu tahu dah bahawa yang jadikan langit-langit dan bumi Allah, yang tundukkan matahari dan bulan pada kamu hanya Allah, maka buat apa tak sembah Allah ya? Sebab tu benda ni kena kajian lagi. Orang Islam sekarang ni, kalau tanya orang Islam sekarang ni, tak tanya pemimpin kita, tanya semua orang Islam ni, siapa dia jadikan langit bumi? Allah. Siapa dia jadikan kamu? Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Siapa dia tarbiyah Allah? Apa-apa tak ikut Allah ya? Lemah ha. Tak nak ikut Allah. Buat tergesa ni. Dan sebab tu percakapan ni kena sentiasa ada. Dia bukan masalah maklumat, masalah benda tu tak masuk, kebesaran tu tak masuk. Lepas tu dia bila bercakap sama
Tak, bila renung semua, tadabbur semua dah masuk dalam jiwa kita, baru kita tak terkesan dengan Allah SWT, baru ada kekuatan. Ayat-ayat beginilah, tetap kau beginilah yang Allah Taala suruh kita catch ni. Allah yang bersutur rizqi liman syaa. Dia lah yang luaskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba. Dan dia yang menyempitkan rezeki. Allah Taala tahu. Sebab tu kita tak sedar, kita hanya buat minggu kadang semua. Orang mukmin lagu tu. Orang mukmin lagu tu. Dia hijau kau buat apa? Ni kerana perintah Allah, dia faham perintah Allah SWT. Allah Taala sempitkan rezeki, tak apa ujian. Tak, ujian. Tak, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia para sahabat. Tak, diuji. Nabi Allah, kekasih Allah. Tak, 3 bulan tak berasak rumah. Tak, makan hanya kurma. Berbulan-bulan kurma, 3 bulan makan dia apa yang siapa beritahu? Aswadan. Apa dia aswadan? Kurma dengan air. Kurma dengan air berbulan-bulan. Tak, lepas berlaku futuhat kan? Tak, orang Arab semua mari masuk Islam, kita belajar ke tak? Seminggu. Tak. Mungkin mari zaman Nabi lagi dah. Bila berlaku Fatu Mekah. Jadi orang mari ke Madinah nak masuk Islam ke tak? Jadi mari belajar Islam. Mari tinggal kampung, mari belajar duduk dengan Nabi, duduk dengan sahabat-sahabat ke tak? Ada duduk seminggu, ada duduk sebulan. Jadi ada satu sekali tu sahabat jamu demo ni ke tak? Seminggu wi makan kurma. Mecok ke demo tu? Marah ke? Hari ni kurma, esok kurma, tulak kurma tak? Tak ada orang lain. Sahabat pun susah juga masa tu rumah dia masih tak jatuh lagi ke tak? Oh, mecok ke? Wayak Abu Hurairah lagi wayak pada Nabi. Nabi panggil ke? Hak tu hadis kita dengar hadis masyhur tu. Nabi kata kepada dia, demi Allah telah berlalu aku dengan Bilal. Tak. 3 malam, 7 malam. Tak. Gapo dia? Aku tidak ada makanan. Melainkan gapo yang muat ketiak Bilal. Kami dulu kurma pun tak ada. Mu boleh makan kurma hari-hari pun tak bersyukur. Nasib baik kita bukan zaman Nabi, nasib baik kita hidup zaman tu. Kita kena marah hari marah. Tak. Tengok ni masa tu ya, orang dia pun tak tahan juga. Tak. Hari ni kurma, seminggu kurma. Nak marah, ngaji tak masuk mana pada otak. Tak, nak marah. Hari kurma hari-hari. Kambing, patut melih kambing ke apa, roti ke tak. Tapi masa tu Nabi susah, sahabat susah. Sehingga Nabi terpaksa kupu. Nabi kata, aku yang paling disakiti. Tak, tidak ada orang yang disakiti lebih daripada aku. Aku ditakuti. Hadis tu Nabi kumpul belakang, royak pada dia. Yang Nabi bagi tahu, yang Nabi makan selama 7 hari tu, tak banyak mana kurma. Hok muat ketiak Bilal. Apa tu balik tak tiak tak buah kurma buah tiak ni, buah butil kak. Banyak tu kira buah butil. Kos ni pula dengan Bilal. Buat berhari-hari. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pada orang generasi baru zaman dia tu masuk Islam mari tu. Hok mengadu dak. Hari-hari pagi kurma tu hari kurma petang kurma. Pagi tu hari kurma. Tak nak marah dah. Kita zaman tu mujur juga tak hidup. Kalau duduk zaman Nabi tak tahu, duduk saya munafik tadi. Bahaya, nasib baik. Nasib baik. Tak. Zaman tu tak sanggup dah kita. Tak. Bukan zaman tu, zaman lain ni kalau orang bidah nasib dah, tapi ngadah ya. Oh. Sebab tu adalah suatu tabligh nak kita keluar ke India, kita belajar ni. Tak. Mari pagi dah, ada tengah hari dah, esok dah pula mula dah. Orang Kelantan nak terbaik puyuk lalu. Nak orang Pakistan panggil, orang pasal tanya pula. Kita duduk tengah, kita duduk semak dah makan dah, 2 hari dah dah. Dia tanya pula. Kiai, acah bunyi acah, suruh nak tapah lalu. Ada sedap dah. Tanya ayat tu jadi nak marah, dah singling lalu. Suruh nak tembuk muka. Tak. Orang kita tak boleh. Tak. Makanan ni jangan, makanan ni. Wala insan tam, kalau sekiranya kamu tanya mereka lagi, man nazzala minas sama'i ma, siapa yang turunkan daripada langit air lalu menghidupkan bumi ni selepas bumi ni gersat, la yaqulunna Allah, saya mereka kata Allah, qulil hamdulillah. Tengok, qul alhamdulillah, mana waras lagi kamu tu, segala sesuatu milik Allah. Bal aktsaruhum la, tapi kebanyakan mereka tak memikir. Wa ma hadhil hayatud dunya, ni hakikat Allah Taala bagi tahu, tidaklah kehidupan dunia ni hadirin hadirat illa lahwun wa la'ib. Melainkan ni Allah tak buat kesimpulan. Dunia ni hakikat dia apa? Lahwun wa la'ib. Kehidupan yang lahwun ni apa? Kehidupan lahwun ni satu permainan yang mana kita main, kita leka. Tak mikir. La'ibun ni kita main dengan sungguh, dengan penuh fikir. Khija kita gapo semua lahwun la'ibun ni semua perkara yang mana tidak menyebabkan agama Allah jadi tinggi. Itu semua la'ibun belaka. Laibun ni apa? Semua perkara. Sama ada kerja kita ke, gapo kita ke, tak. Yang tidak meninggikan agama, yang tidak menyebabkan agama jadi tinggi, itu semua laibun belaka. Semua laibun belaka. Cuma beza laibun lahwu ni satu pekerjaan yang mana kita buat dengan keadaan hati tu leka.
Tak. Laibun ni walaupun kita sungguh, walaupun kita kerja, walaupun kita jual beli, tak, tapi benda ni tidak menaikkan agama, tak menaikkan agama. Tapi ya dah ni mubah, ni kerja yang mubah, ni laibun mubah, ni laibun makruh, ni laibun haram. Gatulah. Tapi semua hakikat dia laibun belaka. Hak yang benar ke apa? Yang boleh meninggikan agama Allah SWT, itu hak. Selain daripada perkara-perkara yang meninggikan agama Allah SWT, yang menghampirkan kita pada Allah SWT, semua tu laib belaka, mainan belaka. Saya beritahu. Sama ada kerja kita sungguh-sungguh, semua tu laib belaka, bukan hakikat belaka. Tak, benda tu tak ada mana ni. Balik akhirat benda tu tak ada mana. Benda yang boleh bagi manfaat dalam kubur kita, boleh bagi manfaat pada akhirat kita, hak tu hak, hak tu bukan laib. Itu bukan lain. Selain daripada perkara yang mana boleh menyelamatkan kita dalam kubur, boleh menyelamatkan kita di akhirat, semua tu laib belaka. Cuma ada laib yang mubah, ada laib yang tidak mubah, ada laib yang makruh, ada laib yang haram. Ada permainan yang mana harus, yang makruh, yang haram. Itu. Tapi hakikat ni khulasa kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, jangan kita buat benda tu jadi hakikat. Jangan buat kehidupan, jangan bina rumah kita, jangan bina kehidupan kita ni macam dengan hakikat yang sebenar. Sebab dia bukan hakikat, dia hanya laib. Dia hanya laib, permainan saja. Wa inna ad-daral akhirah, dia Allah, sesungguhnya kehidupan akhirat lah lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenar-benar hidup. Hayawan ni kehidupan yang sebenar-benar hidup. Nah, kehidupan yang sebenar-benar Allah. Tengok Allah nak bagi tahu, sesungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenar-benar. Kalulah manusia dapat tahu. Betul? Kehidupan akhirat. Fa idza rakibu fil fulk, Allah Taala bagi tahu orang Mekah, dak orang Arab dulu bila naik kapal, bila mari ribut taufan, da'allahu mukhlisi. Maksud tu mereka seru hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dak hanya pada Allah seru. Falamma bila selamat di atas darat, kita tiba-tiba mereka syirik semula. Yakfuru bima ataina. Mereka kufur dengan apa yang kami bagi pada mereka. Dan mereka menikmati apa nikmat yang kami bagi pada mereka. Fasau bayang, mereka ketahui juga. Awalam yarau anna, ni Allah Taala sambung semula ni. Tak kritik orang Mekah ni, apa tak saya beriman dengan Nabi, apa tak saya ikut Qurannya, apa takutnya. Awalam yarau anna ja'alna haraman. Bukankah kami yang jadikan Mekah ni aman? Bukan Rom, bukan Parsi, bukan orang Arab belaka kamu takut tu buat Mekah ni aman. Kami yang jadikan aman. Tengok ke kudrat Allah dulu. Kamu tengok dengan mata kepala kamu sendiri kan. Abraham mari nak serang tu, tak ada orang Arab boleh sekat kan. Siapa dia sekat? Allah kan. Ni Allah tak ingat. Awalam yarau anna, bukankah kami yang jadikan haraman ni penuh dengan keamanan? Wa yutakhattafun nasu min haulih. Dia tengok orang sekitar Mekah ni, kan tak selamat kan? Mana ada selamat seperti Mekah ni? Tak. Perampok ada ke, ganggu ada kan? Afabil batil yu'minuna bi ni'matillah yakun. Adakah dengan batil kamu beriman? Takut pada selain daripada Allah. Dan dengan nikmat Allah tak bagi keamanan, bagi rezeki ni, kamu kufur. Wa man azlam, tidak ada orang yang lebih zalim, lebih daripada orang yang mereka sesuatu guna nama Allah secara dusta ataupun mendustai hak bila datang pada mereka. Alaysa fi jahannam mathwanil kafirin, bukankah neraka jahannam ini tempat tinggal orang kafir? Walladzina jahadu fina. Tengok surah ni surah mujahadah. Awal dan akhir. Awal asasi mana, adakah manusia sangka bahawa kami akan biarkan dia kata beriman belum datang ada ujian pada dia. Akhir walladzina jahadu fina, siapa dia bermujahadah sungguh-sungguh di atas jalan kami, di atas petunjuk kami, di atas perintah kami, lanahdiyannahum, pasti kami akan bimbing dia ke jalan yang jalan kami. Allah bagi tahu, ni jaminan daripada Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang muhsinin, orang yang baik. Janji daripada Allah SWT. Masuk surah Ar-Rum. Surah Rum tentang segala pentadbiran Allah yang terbit alani. Masih lagi nak suruh kita puas hati dengan perintah Allah, supaya kita tenang dalam taat perintah Allah, tahu bahawa Allah Taala yang terbit segala-galanya. Dan kita sambung esok bagi surah Rum. Ni sudah belakang ni surah Rum, surah Luqman, surah Alif Lam Mim Sajdah, surah Ahzab ni kemuncak dia. Ahzab kemuncak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda, ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabban, Nabi Muhammad nabiyyu wa rasulullah, walhamdulillah.